يا رسول الله يا حبيب الله ما أكرمك ما أكرمك الله والملائكة يصلون عليك الله والملائكة يصلون عليك هيا يا مؤمنون صلوا عليه هيا يا مؤمنون صلوا عليه الشكر لك يا رسول الله والشكر لك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك بفضلك أسلمنا بفضلك آمنا بفضلك صلينا بفضلك كافحنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi satu tajuk berkaitan dengan musuh-musuh Islam yang mengkaji Islam. Pada hari ini, negara kita Malaysia ini sebenarnya sangatlah diminati oleh musuh-musuh Islam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana musuh-musuh Islam seumpama Yahudi dan Nasara ini, mereka telah mengkaji Islam sejak sekian lamanya. Dan mereka telah pun menyimpulkan bahawa dan mereka sangat-sangat bersetuju. Mereka nampak bahawa Islam di akhir zaman ini memang akan terbangun bermula dari Nusantara. Bermula dari timur, negara yang diistilahkan sebagai belahan timur, iaitu khususnya Malaysia dan Indonesia. Malangnya, dalam negara kita, Malaysia sekarang ini, ramai di antara kita yang beragama Islam sendiri tidak yakin bahawa Malaysia dan Indonesia mempunyai potensi untuk bangkit sebagai satu kuasa besar dunia. Kenapakah mereka tidak yakin? Atau kenapa kita tidak yakin? Kerana mereka melihat dan mengukur kekuatan Islam itu disamakan dengan kekuatan bagi orang-orang yang bukan Islam. Iaitu diukur dari sudut ekonominya, kekuatan tenteranya, peralatan perangnya. Artinya, apabila umat Islam ingin menyamakan kekuatan umat Islam ini sama seperti kekuatan musuh-musuh Islam, maka mereka tidak akan mendapat jawapan. Dan inilah di antara sebab utama mengapa kita umat Islam masih tidak yakin bahawa Islam akan bangkit daripada timur. Lebih-lebih lagi bila dikatakan Islam itu akan bangkit di tangan bangsa Melayu yang akan menjadi empire sesudah daripada ini. Mereka menganggap cerita ini sangatlah tidak masuk akal, sangatlah mengarut, sehingga mereka ini benar-benar tidak yakin langsung, tidak nampak potensi Malaysia ini akan menjadi satu kuasa yang besar. Di sinilah bukti bahawa umat Islam yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW lebih daripada 1400 tahun, di mana kefahaman kita terhadap Islam sangatlah nipis, sangatlah jauh daripada realiti Islam yang sebenar. Jadi, apabila kita kekurangan ilmu, apabila kita tidak mendalami ilmu tauhid, maka kita akan jadi orang biasa, orang awam yang mana
kata-kata kita ini adalah jauh daripada kebenaran. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Musuh-musuh Islam seperti Yahudi dan Nasara sungguh-sungguh mengkaji Islam dengan seriusnya, kerana hendak mengetahui di mana kuatnya dan lemahnya umat Islam. Mereka mengetahui lebih pakar daripada umat Islam sendiri, sekalipun ulama'-ulama'nya. Mungkin kita tidak percaya, tapi sebenarnya begitulah. Kerana mereka ini mengkaji, mereka ini tekun belajar, menilai kekuatan dan kelemahan umat Islam. Adapun ulama'-ulama' di akhir zaman ini, kebanyakannya, sebagaimana saya berulang kali mengatakannya, bahawa ulama'-ulama' yang mukhlisin, ulama'-ulama' yang benar-benar berperanan sebagai pewaris Nabi itu amatlah terlalu sedikit. Jadi kembali kepada memperkatakan musuh-musuh Islam, mereka ini menjalankan usaha-usaha yang begitu halus, berstrategi dan leceh, bahkan berpsikologi. Ada kalanya tidak nampak oleh mata kepala, kecuali umat Islam yang peka dengan agamanya. Mereka lakukan pecah perintah. Ini dah kita ketahui, hingga umat Islam sesama sendiri berbalah dan pecah belah. Inilah yang berlaku dalam negara kita. Ditanamkan faham politik seperti yang sedia ada dan ideologi supaya umat Islam berpecah belah dan bermusuh sesama seagama. Diusahakan segelintir cerdik pandai Islam diberi jawatan, diberi gaji yang banyak dan dipisahkan dengan orang ramai secara bersistem. Diwujudkan sekelompok orang-orang kaya, kemudian dipisahkan dengan orang miskin supaya berlaku jurang pemisah satu sama lain. Itulah realitinya. Dicanangkan kekayaan, kesenangan dan kemajuan agar umat Islam sibuk dengan cintakan dunia. Di situlah adanya racun, iaitu mementingkan diri yang membawa kepada perpecahan. Dimasukkan kebudayaan kuning, digalakkan kebebasan lelaki dan perempuan supaya berlaku maksiat dan lalai dengan Tuhan. Apabila masyarakat umat Islam lalai dengan Tuhan, sekaligus membawa kepada perpecahan dan perbalahan sesama umat Islam. Kemudian lagi, mereka menggalakkan pelancong-pelancong masuk ke negara umat Islam. Sebahagiannya adalah spy-spy dan intelijennya. Kerja mereka apa, tuan-tuan? Memecah belahkan masyarakat Islam dengan berbagai-bagai cara dan keadaan. Sehingga hari ini, negara kita Malaysia ini, rakyatnya sangatlah tidak berpuas hati dalam banyak hal, dalam banyak perkara. Kita melihat negara kita ini semakin tercabar, semakin diancam dengan pelbagai-bagai ancaman. Musuh-musuh Islam ini, seperti Yahudi dan Nasara, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, mereka sangat monitor dan membawa masyarakat Islam secara sedar maupun tidak sedar agar umat Islam berpecah belah dan lalai. Ada lagi tambahan daripada itu bagi umat Islam yang boleh dibeli diupah supaya membuat kacau. Kemudian dipengaruhnya negara-negara umat Islam agar curiga dengan golongan yang kuat beragama, terutamanya yang berjuang. Ini berlaku dalam negara kita. Golongan-golongan yang ikhlas berjuang dalam agama, golongan yang serius memperjuangkan agama Islam, dianggap satu perkara, dianggap satu pengaruh yang sangat mencurigakan, yang sangat negatif, yang tidak membawa apa-apa kemajuan, yang mengancam negara kita. Bahkan dianggap mereka ini bahaya kepada negara. Maka dengan kuasa negara, musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasara, kemudiannya dipengaruhinya negara-negara umat Islam
agar curiga dengan golongan yang kuat beragama, terutamanya yang berjuang. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Bahkan mereka-mereka itu dianggap bahaya kepada negara. Maka dengan kuasa negara, mereka itu pun dimusnahkan. Mengguna tangan umat Islam yang berkuasa dalam negara kita. Ini telah berlaku di banyak negara-negara umat Islam itu sendiri. Musuh-musuh Islam membersihkan tangan. Yang menghancurkan itu adalah umat Islam. Musuh Islam hanya dapat untung percuma. Ada tangan umat Islam sendiri yang menghancurkan. Menghancurkan siapa? Golongan-golongan yang ikhlas berjuang. Tuan-tuan, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Namun apa pun yang berlaku, insya-Allah di penghujungnya adalah kebaikan. Memang sesiapa pun yang ingin berjuang menegakkan Islam, mereka akan diuji untuk mendapat keredaan Allah, untuk masuk ke syurga. Bukanlah satu perkara yang mudah. Kita akan tempuh segala macam bentuk ujian dan cabaran. Dan ini terpaksa ditempuh sebagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini sudah nampak kejayaan umat Islam yang berjuang, yang ikhlas insya-Allah, di mana mereka akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini zaman dedah, zaman Allah bayar cash, zaman Allah menghukum kepada musuh-musuh Islam, kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang fasik, kepada sesiapa yang berhasad dengki, yang memusuhi umat Islam, maka mereka insya-Allah sekarang dan tidak lama lagi mereka akan dihukum dan akan mendapat kehinaan dan menyesal sekiranya mereka tidak bertaubat. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang ini ialah semua umat Islam, khususnya di Malaysia ini, kita mau tidak mau kena muhasabah diri. Mana ada orang-orang yang tidak melakukan kesilapan dan kesalahan. Mana ada sama ada ustaz-ustazahnya, da'inya, ulama'nya yang tidak melakukan kesilapan. Semua kita ni sebagai hamba Allah yang selalu melakukan dosa, salah dan silap. Tapi Allah yang maha baik memberi peluang kepada kita. Masih lagi diberi kehidupan kepada kita. Diberi oksigen, diberi peluang untuk kita baiki diri. Maka marilah kita insafi nasib kita masing-masing. Sebelum kita berada di padang mahsyar, sebelum kita ini dihitung segala amal kita, kerja buat kita di sana. Sekarang ini insya-Allah, sebagaimana yang saya selalu war-warkan dalam video saya, bahawa jamaah kebenaran di akhir zaman itu sangatlah berada di Malaysia ini. Sangatlah berjuang di seluruh dunia, bukan saja negara kita, membuktikan bahawa mereka tidak dapat dihancurkan. Tapi ampun maaf, kita yang lemah, yang belum lagi mendapat petunjuk ini, kita masih sangsi, masih was-was, masih prejudis, masih bersangka buruk, masih berhasad dengki, masih lagi tidak mahu menerima ianya sebagai jamaah kebenaran. Tunggulah masanya insya-Allah. Allah akan menghukum musuh-musuh Islam, sama ada daripada kalangan yang bukan Islam ataupun umat Islam sendiri yang berpenyakit, yang hatinya sangat dengki, sangat khianat, yang tidak mahu menerima kebenaran. Mereka sombong dengan jawatan mereka. Mereka sombong dengan harta benda mereka. Mereka sombong dengan segala macam kemudahan, kemewahan, sanjungan, jawatan yang diperoleh oleh mereka. Maka insya-Allah Islam itu selamat menyelamatkan. Satu masa nanti, tidak lama lagi insya-Allah. Dan saya terlalu yakin dengan segala macam bahana, dengan segala macam ujian yang berlaku di Malaysia, inilah bukti yang nyata, terang lagi bersuluh. Di mana apabila pemimpin-pemimpin tidak dapat menyelesaikan secara tuntas segala macam masalah dalam negara kita, maka ini adalah laluan kepada pejuang-pejuang Islam yang tulen, pejuang-pejuang Islam yang ikhlas, untuk mereka nanti insya-Allah, walaupun mereka ini tidak menjatuhkan kerajaan, walaupun mereka ini tidak menuntut jawatan, tapi insya-Allah mereka akan diserahkan kuasa sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi SAW, fayu'tawna masaluh,
maka diberi kuasa kepada mereka secara aman, walaupun mereka tidak nak, walaupun mereka tidak mahu kepada jawatan, kepada kuasa negara. Tapi itulah realiti yang berlaku. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, marilah kita terus menginsafi diri kita. Terus usahakan baiki diri. Buatlah segala yang terbaik untuk Islam. Moga-moga kita selamat di negara akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Ada dua tempat saja, syurga ataupun neraka. Jadi insafilah perkara ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.